Okey, hai. Apa khabar anak-anak 2 Fadul? Okey, hari ini bertemu lagi kita bersama dengan Cikgu Ain dalam kelas Bahasa Melayu tahun 2. Okey, sebelum kita mulakan kelas pada hari ini, Cikgu nak anak-anak buka buku aktiviti Bahasa Melayu muka surat 58 dan juga bekas pensel dalam kiraan 3. 1, 2, 3. Okey, dah sediakan buku? Okey, bagus anak-anak. Sekarang kita tengok dulu apa objektif pembelajaran kita pada hari ini. Ingat lagi tak karangan? Sebelum ni, cikgu pernah ajar anak-anak cara untuk menulis karangan dan perenggan. Ingat lagi tak? Macam mana nak tahu perenggan? Okey, sekarang cikgu nak ajar anak-anak untuk kira perenggan bersama-sama dengan cikgu. Okey, ini adalah contoh karangan faedah-faedah amalan berjimat cermat. Jadi sekarang, jom kita kira berapa perenggan dalam karangan ni. Okey, ini adalah perenggan yang pertama, perenggan yang kedua, perenggan yang ketiga, perenggan yang keempat, perenggan yang kelima. Senang je nak ingat kan? Setiap perenggan mesti ada sedikit senggang dan juga jarak pada permulaan ayat. Tadi kita dah belajar tentang perenggan. Okey, dalam satu perenggan ada idea utama dan juga idea sampingan. Siapa tahu apa itu idea utama? Apa itu idea sampingan? Idea utama adalah sesuatu perkara yang penting dalam sesebuah ayat atau karangan atau sebagainya. Maksudnya dalam setiap perenggan tu mesti ada idea utama. Maksudnya apakah isu penting yang hendak diceritakan dalam perenggan tersebut? Dalam satu perenggan contohnya ada ayat Ali sedang bermain bola. Tu adalah idea utama. Maksudnya perenggan tu dia nak menceritakan bahawa Ali ni sedang main bola. Kemudian pada ayat yang kedua dia tulis Ali sedang bermain bola di padang pada waktu petang. Maksudnya dia hendak menekankan tentang idea utama tadi. Ali sedang bermain bola. Ali sedang bermain bola pada waktu petang di taman. Biasanya idea utama adalah ayat yang pertama dalam setiap perenggan. Dah tahu kan apa itu idea utama dan juga apa itu idea sampingan. Okey, sekarang cikgu nak anak-anak tengok buku latihan muka surat 58. Okey, dah tengok? Bagus anak-anak. Latihan dalam muka surat 58 ni, kita akan menulis idea utama yang terdapat dalam perenggan. Okey, cikgu nak kita bincang sama-sama macam mana nak cari idea utama dalam setiap perenggan dan anak-anak perlu tulis idea utama tersebut dalam buku kalian. Okey, jom kita buat aktiviti 2A. Baca arahannya di atas, semua tunjuk dengan cikgu. Okey, baca, fahami dan tulis. Tajuk dia aktiviti rekreasi yang sihat. Okey, kita tengok, kita baca dulu contoh perenggan pertama yang telah diberikan oleh penulis. Kita baca perenggan yang pertama. Memancing ialah satu daripada aktiviti rekreasi yang sihat. Aktiviti ini boleh dijalankan pada waktu lapang. Macam mana kita nak cari idea utama dalam perenggan pertama ni? Ya, betul. Kalau nak cari idea utama, biasanya idea utama adalah ayat yang pertama dalam setiap perenggan. Tips yang kedua pula adalah idea utama biasanya menceritakan apakah isu utama yang hendak diceritakan dalam perenggan. Biasanya ayat kedua cuma menerangkan tentang idea utama. Kita tengok perenggan yang pertama tu, dicakap memancing ialah satu daripada aktiviti yang sihat. Tu adalah idea utama. Idea utamanya apa perkara penting yang ada dalam perenggan. Ayat yang kedua tu pula dia cuma terangkan dia cuma memberi penerangan tentang idea utama. Kalau kat atas kita baca memancing aktiviti yang sihat, dia bagi tahu pula aktiviti ini boleh dijalankan pada waktu
Faham? Faham? Okey, sekarang cikgu nak anak-anak bersedia untuk perenggan yang kedua. Kita cari pula idea utama untuk perenggan yang kedua. Untuk perenggan kedua ni, anak-anak jangan lupa tulis tau. Tulis jawapan dalam buku aktiviti. Okey. Kita baca dulu perenggan yang kedua. Aktiviti memancing dapat merehatkan minda. Fikiran akan tenang apabila melihat keindahan sungai, tasik atau laut ketika memancing. Dia kata aktiviti memancing ni dapat rehatkan minda. Fikiran ni akan tenanglah kalau tengok keindahan sungai, tasik, laut kalau sewaktu kita memancing. Jadi, cikgu nak tanya anak-anak, yang mana satu idea utama dalam ni? Ayat yang keberapa? Betul, ayat yang pertama adalah idea utama. Okey, sekarang anak-anak tulis idea utama tersebut dalam buku aktiviti. Aktiviti memancing dapat merehatkan minda. Okey, tulis dekat sebelah. Okey, cikgu kira dalam kiraan 20. Semua dah siap tulis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, bagus anak-anak. Okey, sekarang kita lihat perenggan yang ketiga. Jom kita cari idea utama untuk perenggan yang ketiga. Okey, kita baca sama-sama. Ikut cikgu ya. Okey, banyak pergerakan badan berlaku semasa aktiviti memancing dijalankan. Misalnya, pergerakan ketika menaikkan ikan yang memakan umpan pada mata kail. Pergerakan tersebut dapat menguatkan otot-otot badan. Okey, cikgu nak tanya yang mana satu idea utama dalam perenggan tersebut? Betul, ayat yang pertama adalah idea utama untuk perenggan yang ketiga. Gariskan dalam buku. Okey, bagus. Kalau anak-anak lihat, dia bercerita dalam idea utama dalam perenggan ni, dia bercerita tentang pergerakan badan banyak berlaku sewaktu aktiviti memancing. Kalau anak-anak tengok, ayat yang kedua dia kata misalnya. Bila ada perkataan misalnya, contohnya, antaranya, maksudnya dia menerangkan tentang isi utama yang kita idea utama yang pada ayat yang pertama. Okey, sekarang kita tulis idea utama dalam kotak tu bersama-sama. Okey, cikgu kira dalam kiraan 20, semua dah siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dah selesai? Alhamdulillah. Terbaik anak-anak. Okey. Sekarang jom kita tengok perenggan yang terakhir, iaitu perenggan yang keempat. Jom kita cari idea utama dalam perenggan yang keempat. Okey. Ayo kita baca sama-sama. Aktiviti memancing wajar sebagai satu hobi. Aktiviti ini dapat menenangkan fikiran dan menjadikan badan kita sihat. Kita tengok dulu ayat yang pertama dia cakap apa? Aktiviti memancing wajar sebagai satu hobi. Dia nak bagi tahu isu utama dia kat situ. Memancing ni sangat penting sebagai hobi. Ayat kedua pula dia kata aktiviti ini dapat menenangkan fikiran. Ayat kedua ni dia cuma terangkan balik ayat yang pertama. Kalau dah jadi satu hobi, mestilah aktiviti dapat menenangkan fikiran, menyihatkan badan. Jadi cikgu ulang sekali lagi, yang mana satu idea utama dalam ayat ini? Dalam perenggan ini, maaf. Betul. Ayat yang pertama adalah idea utama untuk perenggan yang keempat. Sekarang kita tulis idea utama bersama-sama. Dalam kiraan 20, anak-anak dah siap tulis idea utama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dah selesai? Wah, bagus anak-anak. Tulis dengan cepat. Okey, sekarang dah selesai kan aktiviti muka surat 58. Sekarang kita buat pula latihan muka surat 59. Untuk muka surat 59 ni pun kita kena cari idea utama untuk setiap perenggan. Okey, jom kita baca sama-sama. Aktiviti 2B.
Baca, fahami dan lengkapkan jadual. Makan bersama dengan keluarga. Perenggan yang pertama, keluarga Aiman kerap makan malam bersama-sama. Pada waktu malam, ibu bapanya bebas daripada urusan pejabat. Perenggan yang kedua, amalan makan bersama-sama dapat mengeratkan hubungan ahli keluarga Aiman. Ketika makan, mereka dapat berkongsi cerita dan masalah. Perenggan ketiga, apabila makan di rumah, ibu Aiman dapat memantau pola pemakanan mereka. Hanya makanan yang berkhasiat akan dihidangkan. Dan perenggan yang keempat, ibu Aiman juga dapat menentukan jumlah masakan. Oleh itu, pembaziran tidak berlaku. Selain itu, mereka juga tidak cenderung untuk makan berlebihan. Sekarang kita cari idea utama untuk setiap perenggan yang kita baca sebentar tadi. Perenggan pertama ada 2 ayat. Ayat yang pertama, keluarga Aiman kerap makan malam bersama-sama. Ayat kedua, pada waktu malam, ibu bapanya bebas daripada urusan pejabat. Okey, yang mana satu adalah idea utama? Betul, ayat yang pertama adalah idea utama. Jom kita tulis sama-sama. Tulis dalam kotak perenggan pertama. Sila tulis dalam buku anda sekarang. Perenggan yang kedua ada 2 ayat. Amalan makan bersama-sama dapat mengeratkan hubungan ahli keluarga Aiman. Ayat yang kedua, ketika makan mereka dapat berkongsi cerita dan masalah. Okey anak-anak, apa agaknya idea utama untuk perenggan ini? Iya, betul. Untuk idea utama untuk perenggan ini adalah ayat yang pertama. Jom kita tulis jawapan bersama-sama. Perenggan ketiga, apabila makan di rumah, ibu Aiman dapat memantau pola pemakanan mereka. Ayat yang kedua, hanya makanan yang berkhasiat akan dihidangkan. Jadi, agak-agaknya, apa idea utama untuk perenggan ketiga? Iya, betul. Idea utama untuk perenggan ketiga adalah ayat yang pertama. Jom kita tulis perenggan ketiga bersama-sama. Untuk perenggan keempat, ayat yang pertama, ibu Aiman juga dapat menentukan jumlah masakan. Ayat yang kedua, oleh itu pembaziran tidak berlaku. Ayat yang ketiga, selain itu mereka juga tidak cenderung untuk makan berlebihan. Ada 3 ayat. Yang mana satu agak-agaknya idea utama? Ya, betul. Ayat yang pertama. Jom kita tulis sama-sama jawapan untuk perenggan keempat.
Kita dah selesai muka surat 58 dan 59. Okey anak-anak, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan untuk topik yang seterusnya. Terima kasih kerana menghadiri kelas Cikgu Ain. Jangan lupa untuk isi survey kehadiran anda. Assalamualaikum.